Waalaikumsalam. Apa khabar? Awak sihat hari ni? Alhamdulillah. Saya sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Bagaimana keadaan awak sekarang? Keadaan saya baik. Saya tempat duduk tu. Awak ke tak? Awak boleh dengar suara saya? Saya duduk dalam keadaan selesa ni. Saya ada ni. Boleh. Cuma tadi tak dengar. Sekarang dah okey dah. Okey. Alhamdulillah. Lagi satu lupa. Talian okey ke tak? Awak dengar jelas tak suara saya? Okey. Cuma kadang-kadang tu dia tersekat. Okey, tak apa. Tak dengar nanti. Okey. Okey. Nak tanya, dah makan? Ya. Dah. Alhamdulillah saya dah makan dah. Okey. Kenyang lah tu. Alhamdulillah lah nak. Alhamdulillah kenyang. Awak bersedia untuk meneruskan sesi? Saya dah bersedia dah. Dah. Okey, Alhamdulillah. Kalau begitu, kita mulakan sesi ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Nasuha kerana sudi menjadi Sama. saya pada hari ini. Sama-sama. Perkenalkan diri saya lah. Nama saya Kuesa Kusaat, boleh panggil Puan lah, Puanku lah. Saya berasal, saya bekerja di ni lah. Jadi kaunselor di UUM, Sintok Kedah. Okey puanku. Okey. Nak tanya. Ni awak pernah pergi sesi kaunseling tak? Sesi Kejaya ke, kaunseling apa-apalah, kelompok ke atau individu ke? Saya tak pernah pun menghadiri sebarang sesi kaunseling sebelum ni. Tak pernah. Okey, kalau tak, saya terangkan pada awak apa itu maksud definisi kaunseling. Ya. Boleh puanku. Ya. Kaunseling ni ialah satu proses perhubungan antara dengan awak di mana tujuan dia membantu awak menyelesaikan masalah dan memberi celik akal pada diri awak lah. Kerahsiaan di mana saja yang awak cerita pada saya hari ini jadi rahsia antara kita berdua. Tetapi jika ada apa-apa yang membahayakan saya ataupun awak, saya terpaksa pada pihak ketiga lah. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu limitasi masa. Buat sesi hari ni lebih kurang 30 minit, 35 minit lah. Okey. Sebelum tu, boleh Nasuha terangkan latar belakang asal dari mana, berapa adik-beradik? Okey, boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Nasuha binti Muhammad Rufi. Puanku boleh panggil saya Suha. Okay, saya merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Ayah saya bekerja sebagai pemandu manakala ibu saya bekerja suri rumah sepenuh masa. Okey, sekarang saya merupakan pelajar sedang melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang sumber manusia. Okey, saya merupakan pelajar tahun akhir di UM. Sebelum ni, saya juga mempunyai pengalaman bekerja beberapa buah kilang setelah tamat SPM. Oh ya. Itu sahaja. Okey. Ni balik awak kedua daripada 4 orang adik. Betul. Orang pemandu. Suruh dan juga tahun akhir dalam bidang sarjana muda human resource. Kan? Betul. Okey. Sekarang nak tanya masalah apa yang awak nak cerita kat saya hari ni? Awak ada masalah tak? Apa yang dapat saya kongsikan pada puanku memandangkan
saya belajar tahun akhir. So selepas tamat belajar, mestinya saya nak bekerja kan. Tapi saya punya masalah dalam bidang pemilihan kerjaya sebab saya tidak tahu nilai dalam sesebuah pekerjaan saya. Dan saya juga tidak tahu apa bidang yang sesuai dengan diri saya. Oh, maksudnya awak ada masalah dalam apa nama nak pilih kerja. Betul? Betul Puanku. Sebab awak tak tahu nilai nilai apa nilai tentang pekerjaan itu. Betul Puan. Okey. Cik Nasuha, sebenarnya kalau bagi pelajar tahun akhir ni kan, ini memang biasalah kan, masalah yang masalah kecil saja. Semua orang tahun akhir dia akan mengalami masalah dilema kan, tak tahu nak pilih yang mana. Ya betul. Okey, kalau macam tu macam ni, lihat diri Nasuha, apa dia punya kelebihan, apa dia punya kekurangan. Dan awak kena tahu pekerjaan tu awak tak kerja tu. Okey, lepas awak minat, awak kena tengok result keputusan exam awak. Dia sesuai pekerjaan tu. Okey, saya nak tanya, awak sebenarnya minat nak kerja apa? Okey, secara peribadi, saya lebih berminat untuk menjadi seorang pegawai dalam bahagian sumber manusia atau pegawai personal, tetapi saya juga tidak tahu nak bekerja dengan perkhidmatan awam maupun perkhidmatan swasta. Tetapi satu kelemahan diri saya adalah saya tidak berminat untuk bekerja dengan orang ramai. Oh, boleh saya tahu kenapa awak tak suka kerja dengan orang ramai? Mungkin saya seorang yang introvert dan suka untuk berkomunikasi dalam kelompok yang ramai. Tapi saya rasa awak tak cuba lagi. Tahu kan? Saya rasa awak boleh. Okey. Dia macam ni. Dalam sektor pekerjaan dia ada dua lah kan. Yang awak boleh apa orang kata, boleh melibatkan diri. Satu dalam sektor awam, satu lagi dalam swasta. Dalam sektor awam, awak boleh jadi pegawai HR atau pegawai pengambilan. Pengambilan tu macam staff kan, staff kerja. Awak tahu tak tugas pegawai HR ni, tugas dia apa? Awak tahu tak? Okey, sedikit berdasarkan pengetahuan saya, tugas sebagai pegawai HR ni kebanyakannya dia akan menguruskan tentang hal peribadi pekerja di syarikat tersebutlah. Mungkin dalam proses pengambilan seseorang calon untuk menghadiri temu duka di syarikat tersebut. Dan seterusnya mungkin tugas pegawai itu juga dia perlu mengambil berat tentang hal-hal dan kebajikan pekerja di syarikat tersebut. Betul. Maksudnya awak jelaslah, awak tahulah apa dia panggil description tentang tugas seorang Ya, saya tahu. Orang kata apa, dalam sektor ataupun dalam je tugas dia. Di sektor swasta nak menjadi seorang HR ni, human resource ni atau pegawai personal, contohnya di swasta awak boleh di kilang-kilang firma-firma kan. Ya, sektor awam awak boleh kerja di
dia jabatan-jabatan lah. Semua jabatan Betul. kerajaan memerlukan pegawai pegawai personel. Okey, jelas no? Yang tu no? Saya jelaskan. Kalau macam tu kan, kita tak payah buang masa, kita teruskan pada ujian kita ya, iaitu ujian IMPS. Yang mana Okey. bila kita buat ni untuk melihat nilai pekerjaan yang boleh membantu awak untuk memilih pekerjaan yang sesuai. Nah, okey. Okey. Sebelum tu saya nak maklumkanlah bahawa saya telah terima jawapan MPS awak yang awak jawab tu 2 hari yang lalu. Saya akan terangkanlah kepada awak apa tujuan benar IMPS. Okey, boleh kan? Okey, saya nak bagi tahu awak ujian IMPS itu ialah inventory nilai pekerjaan sidik. Dalam dia IMPS adalah dia merupakan inventory adalah satu alat ujian yang digunakan bertujuan untuk mengenal pasti nilai dianggap penting oleh seseorang dalam pekerjaan. Di mana nilai sumbangan yang tinggi kepada dan juga kualiti mempengaruhi kepuasan pekerja. Faham? Ya. Okey, sebelum yang saya terangkan kepada awak tu, saya nak tanya, awak ada ikut arahan dalam yang saya tulis dalam tu, dalam muka surat hadapan soalan tu, ada Nasuha ikut tak step dia? Okey, berdasarkan borang soal sidik tersebut, saya menjawab semua soalan berdasarkan arahan yang diberikan. Suha ingat lagi tak apa nama arahan di muka hadapan tu? Saya ingat tapi saya tak berapa nak pasti, dan kalau jika tak keberatan boleh Puan ulang kembali arahan tersebut. Okey, arahan tu sebelum jawab Suha tempat yang selesa kan? Betul, saya jawab dalam keadaan tempat yang selesa. Kata kena guna alat-alat pensel apa semua kan. Lepas tu masa saya tak bagi kan, dia tak tetap, tapi saya bagi masa kat awak 30 minit. Awak ikut tak? Ikut nak? Ya Puan, saya jawab bagus. soalan tu ikut masa yang ditetapkan. Kalau awak ikut bagus. Syabas. Okey. Seterusnya awak apa keputusan dia nah? Okey, pertama bahagian A ialah IMPS satu alat ujian ataupun dipanggil inventory nilai pekerjaan sidik. Ya, merupakan salah satu ujian yang digunakan tujuan untuk mengenal pasti nilai yang dianggap penting oleh seseorang dalam pekerjaan. Di mana alat ini bertujuan untuk menilai nilai kerja itu adalah adakah dia sesuai dengan Suha, sekaligus nanti akan memberi kepuasan kepada Suha. Okey, saya akan terangkan kepada awak apa itu IMPS. IMPS itu alat inventory nilai IMPS. Merupakan satu alat ujian ni untuk mengenal pasti nilai apa? Nilai dalam pekerjaan seseorang lah.
Faham Puan. Kerana apa? Kerana apa nilai ni penting? Kerana dia memberi sumbangan yang tinggi untuk prestasi kerja dan kepuasan kerja. Saya nak tanya, sebelum awak ujian tu, awak ada baca tak arahan yang saya tulis di depan surat hadapan soalan? Okey, berdasarkan arahan apa yang saya ingat, sebelum nak menjawab borang INPS tersebut, saya mestilah menjawab soalan tersebut dalam keadaan saya bersedia, iaitu dalam keadaan suasana yang tenang, kedudukan yang selesa dan yang dapat membantu diri saya untuk fokus dalam menjawab setiap soalan yang terkandung dalam ujian INPS tersebut. Ada berapa soalan Nurul Sahar? Saya minta maaf Puanku, saya tak ingat. Oh, okey. Ada 21 lah. Ada 21 soalan. Betul. 21 soalan. Bahagian A, bahagian B. Lepas tu ada borang scoring dan borang profile. Ya? Okey. Betul. Saya akan terangkan bahagian A. Yang awak dah jawab ni saya akan share lah nah. Okey, nampak lah? Nampak Puan. Awak dah jawab yang sangat suka 5, suka 4, tak pasti 3, yang suka 2, sangat tak suka 1 nah. Okey, yang ni awak dah bulatkan dah. Okey, bagus. Ya, okey, kita boleh pergi bahagian B? Boleh Puan. Boleh nah. Okey, perbandingan nilai pekerjaan. Pada bahagian B ini, saya dah kira markah ya. Saya dah semak sama-sama. Okey, biar saya share bahagian B. Bahagian B, awak nampak tak? Nampak Puan. Nampak nak? Nampak Puan. Ejen 1 ni, dia ada apa? Kreatif, data, keselamatan, agama dan benda. Okey, awak tengok sini, ejen 1 sampai ejen 21. 21. Okey, kalau nampak boleh kita pergi ke bahagian yang ketiga iaitu borang skor event apply pekerjaan sidik. Boleh Puan. Okey. Borang skor ni kita kira sama-sama. Saya dah kira sebenarnya. Dia semua kita kira, kita kena bagi 5. Rupanya ni saya dah semak. Saya dah kira semua. Okey. Seterusnya. Bahagian yang terakhir. Ya, saya share. Awak nampak tak? Yang ini ialah borang profile. Ada keputusan kan? Awak nampak keputusan ya? Nampak. Nampak nak? Okey. Borang ni dia ada deskripsi pekerjaan dan juga nilai pekerjaan. Mana Nazhar boleh tengok kat sini dia ada 6 kategori. Kategori pertama kontak, kategori 2 kategori ketiga fungsi, yang keempat ganjaran, yang kelima cita rasa, yang enam monotoni dan yang macam ni. Kita sebenarnya dia ada 6 kontak tapi kita fokus kepada mana scoring yang paling tinggi. Ya? Okey. Okey, daripada keputusan profil ini saya dapati bahawa skor yang tertinggi, awak hanya ada skor yang tinggi dan juga skor sederhana. Skor yang rendah awak ada. Ya? Ya. Okey. Awak nak tahu tak nilai tertinggi awak? Nak. Okey. Bagi Nasuha didapati ada 8 pekerjaan yang 8 nilai pekerjaan yang mendapat skor yang tinggi iaitu data 16.4, benda 16.0, autonomi 16.6, kreatif 16.4 dan organisasi masa lapang, pengiktirafan dan keselamatan. Okey, macam ni lah. Dalam banyak-banyak tu ada 8 tu, saya pilih 3 je yang paling tinggi. Ya? Awak nak tahu tak 3 tu apa? Boleh saya tahu Puan. Okay, yang pertama adalah autonomi. Autonomi tadi 6 kan? Skor ni bila skor ni tinggi bermaksud nilai tersebut sangat penting pada awak. Ya?
Faham Puanku. Okey. Maksud autonomi di sini, dia menunjukkan awak ni memberikan nilaian yang tinggi terhadap hubungan pembantu. Dari segi pekerjaan, awak inginkan kebebasan dalam melakukan dan membuat keputusan di samping awak ni seorang yang berdikari. Ya, Faham Puanku. yang kedua data. 16.4 menunjukkan memberikan nilaian yang tinggi dari segi konteks terhadap data. Bermaksud di sini, dari segi pekerjaan, banyak masa awak suka bekerja dengan data. Ya Puan. Betul tak? Betul Puanku. Okey. Yang ketiga tertinggi adalah kreatif. Menunjukkan awak memberikan nilaian yang tinggi terhadap fungsi kreatif. Dari segi pekerjaan, awak perlu menunjukkan serta mempraktikkan benda-benda yang kreatif. Awak suka benda-benda yang tulen. Awak tak suka yang tak asli lah maksudnya. Okey, seterusnya saya akan beritahu awak untuk skor sederhana. Silakan Puan. Ya. Hasil 13 skor sederhana di sini menunjukkan nilai sederhana pentinglah. Penting dan berada di tahap sederhana, iaitu manusia 16.6, pembantu 15.6, pemimpin 15.6, elektoral 15.6, kejayaan 15.6, keuntungan 15.4, promosi 15.6, sokongan 15.6, kebudayaan 15.4, agama 15.4, kepercayaan 15.6 dan yang terakhir ialah aktiviti 15.4. Okey, awak nak tahu tak nilai tertinggi pekerjaan awak yang sederhana? Nak Puan. Tu Boleh Puan. ada tiga nilai pekerjaan yang sederhana. Yang pertama pekerjaan, di mana skor dia sederhana menunjukkan fungsi kejayaan. Dari segi pekerjaan, awak ni memang ada cita-cita yang tinggi tau nak capai cita-cita tu. Di samping tu awak juga perlu nak capai cita-cita tu, awak kena kerja keras lah. Ya. Dan awak juga seorang yang suka kerja-kerja yang mencabar dan juga yang rumit. Betul tak awak? Awak rasa macam tu? Betul tak? Okey, yang kedua ialah sokongan. Sokongan pun awak ada scoring di tahap sederhana, menunjukkan awak perlu memberikan nilaian tinggi kepada ganjaran berupa sokongan. Dari segi pekerjaan, awak akan mencari pekerjaan yang menyokong dan mesra di mana ketua dan rakan awak memahami dan bertimbang rasa dan memberi sokongan kepada awak. So awak jangan rasa risaulah bila awak kerja nanti. Ya, dapat daripada rakan-rakan. Okay, yang pembantu. Pembantu juga dapat skor sederhana menunjukkan individu, menunjukkan awak memberi nilaian yang tinggi kepada hubungan pembantu. Dari segi pekerjaan, awak perlu bertanggungjawab kepada orang lain, mengikut peraturan dan arahan. Yang ni betul lah bila awak jadi pegawai HR nanti. Awak memang bertanggungjawab dengan orang lain kan? Ya, betul. Okey. Kalau macam tu, apa yang awak dapat rasa? Apa yang awak dapat daripada penerangan tentang profil tadi? Keputusan profil tu. Okey, berdasarkan keputusan yang telah Puanku terangkan pada saya. Okey, berdasarkan ujian ni, saya lebih mengenali diri saya dan apa pekerjaan yang sesuai dengan diri saya selepas tamat belajar nanti. Okey. Saya nak tanya awak, adakah ujian IMPS ini dapat membantu awak mengenal diri awak dan dalam aspek nilai pekerjaan awak nanti? Okey, berdasarkan ujian IMPS yang telah saya jalankan, saya rasa
saya lebih mengetahui jenis pekerjaan yang lebih sesuai dengan diri saya berdasarkan sifat-sifat dan personaliti yang ada dalam diri saya. Untuk saya ceburi bidang-bidang pekerjaan yang sesuai dengan diri saya sendiri. Okey. Dan saya rasa sorry Puan, berdasarkan ujian ni juga saya lebih jelas tentang nilai pekerjaan yang saya rasa akan saya pilih nanti. Maksudnya saya faham dan saya tahu jenis pekerjaan dan nilai-nilai pekerjaan yang sesuai dengan diri saya dan minat serta kesesuaian terhadap diri saya untuk berhadapan dengan situasi berdasarkan jenis pekerjaan yang saya pilih kelak. Pekerjaan apa yang dalam sektor apa yang awak rasa awak sesuai lah untuk bekerja nanti? Okey, berdasarkan pendapat peribadi, saya lebih cenderung memilih untuk bekerja dalam sektor awam berbanding sektor swasta. Oh ya, okey, baguslah kalau awak dah faham. Kalau begitu ada lagi tak apa-apa yang mengganggu fikiran awak? Okey, setakat ni berdasarkan sesi yang telah kita jalankan bersama puanku, semua persoalan dalam diri saya telah pun terjawab dan setakat ni saya tidak ada sebarang kemusykilan ataupun masalah yang merunsingkan pemikiran saya. Okey, kalau tak ada, baiklah saya kesimpulan lah. Okey, awal awak datang tadi, awal sesi, awak datang pada saya, awak kata awak macam tak kurang jelas lah nak kerja dalam sektor awam ataupun dalam sektor apa, swasta. Betul Puan. Setelah saya bagi ujian IMPS ini, dia dapat membantu awak lah kenal diri awak dan juga kena tahu aspek nilai pekerjaan yang awak nak pohon nanti. So sekarang saya dapati awak kata awak nak kerja dalam bidang apa? Sektor awam. Betul? Sektor awam. Ya. Walau bagaimanapun, saya apa orang kata cadangkanlah. Dua-dua bidang tu, kedua-dua pekerjaan dalam sektor awam ataupun dalam sektor swasta tu, dia memerlukan komitmen yang tinggi. Betul. Lagi satu, kalau boleh, nantilah bila awak dah habis habis belajar kan, saya kan nak selamat, awak pohonlah kedua-duanya. Kedua-dua sektor lah. Maksudnya sektor awam pun awak pohon, sektor swasta pun awak pohon. Kan? Sebab tak boleh nak bergantung kepada awam saja kan? Betul. Kita tak cuba tak tahu. Nanti kita bila dah dapat tu baru kita pilih ya, kita nak pergi sektor mana. Nah? Okey. Itu saja yang saya dapat simpulkan. Dah awak pun dah dapat dah macam mana kalau selepas kita buat sesi ni, awak rasa awak nak mohon dalam satu sektor ataupun kedua-duanya? Okey, berdasarkan pandangan peribadi, saya lebih cenderung memilih sektor kerajaan. Tetapi dalam situasi sekarang ni, saya lebih mengambil langkah untuk tidak memilih sama ada bekerja dalam sektor awam maupun swasta. Sekarang ni kita mungkin mempunyai komitmen yang tinggi dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang sektor awam kemungkinan agak tipis. Jadi sebagai langkah yang lebih selamat, saya memilih untuk memohon bagi kedua-dua sektor dan saya akan cuba untuk
menyuaikan diri saya terhadap situasi pekerjaan tersebut lah, sama ada dalam sektor swasta maupun sektor awam. Ya. Itu je lah. Awak dah jelas ya. Saya pun rasa kan. Okey, kalau macam tu saya ucapkan selamat maju jaya lah untuk awak, dan saya doalah awak akan dapat pekerjaan lah dalam sektor awam dan juga atau sektor swasta. Saya doakan. InsyaAllah, amin. Terima kasih Puanku. Nampaknya masa kita dah tinggal berapa minit lagi. Apa lagi tak yang awak rasa kemusykilan? Tak ada dah Puan. Cuma saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab Puan dah bantu saya untuk membuat keputusan yang tepatlah untuk diri saya. Okey, kalau dah tak ada apa-apa, saya rasa saya nak henti je kita punya kita nak tutup lah. Okey, nanti kalau awak ada apa-apa lagi masalah ke apa ke, awak hubungi saya lah nak. Okey, boleh Puanku. Awak dah setuju, kita tamatkan sesi lah nak. Okey, boleh Puan. Kita tutup sesi kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Okey. Okey, terima kasih Nurul Nasuha. Terima kasih. Okey, bye.